amat kurang orang yang berjalan kepadanya itu yang sampai kepada maksudnya. Yang dah berjalan pula tak semua pula yang sampai. Sampai di sini bermaksud selamat. Maksud sampai di sini maksudnya selamat menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju ke syurga itu dengan selamat. Selamat dan sampai mendapat apa yang dituntutnya. Apakah yang dituntut? Menuju ke syurga. Ya, yang dituntut itu adalah menuju ke syurga. Dan mereka itu, orang yang sampai itu adalah orang-orang yang kuat pada agama. Maknanya orang-orang yang kuat pada agama dalam erti kata orang yang dirinya, jiwanya sangat berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Orang yang bukan kuat dari sudut fizikal, tapi kuat dari sudut kerohanian. Ya. Dan orang-orang ini apakah ciri-cirinya? Allah SWT pilih mereka. Itu adalah satu cara fikir para ahli-ahli ibadah yang melihat seseorang ini menuju Allah Ta'ala dengan pilihan Tuhan. Akhirnya semua ini Allah yang pilih seseorang itu untuk layak menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya dia pergi selamat sampai menuju Allah dengan usahanya, tidak, ya. Tidak. Kita hanya mampu sampai kepada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala, hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab itu ada satu kata-kata dikatakan daripada Ja'far As-Sadiq rahimahullah, man zanna annahu wasala bi ghairi juhdi fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu wasala bi juhdin fahuwa muta'annin. Barang siapa yang merasakan dia boleh sampai kepada Allah Ta'ala tanpa usaha boleh sampai, maka ni orang yang berangan. Orang yang berangan. Berangan ni maknanya angan-angan majnun, maknanya dia tak ada, dia hanya orang yang berkhayal sahaja. Habis tu barang siapa yang menyangka dia boleh sampai kepada Allah Ta'ala dengan usahanya juga, maknanya tadi kata tanpa usaha berangan, maknanya kena usaha lah. Dia rasa dia sampai ke Allah Ta'ala dengan usaha dia, maka dia kata fahuwa muta'annin, orang ni orang yang memandai-mandai. Nah sudah, habis tu dengan usaha pun salah, tanpa usaha pun salah. Habis tu mana satu nak sampai kepada Tuhan? Seseorang itu sampai kepada Tuhan dengan Allah Ta'ala. Bukan apabila dia mula memfanakkan dirinya, hilangkan dia punya rasa daya dan upaya, maka barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah dia boleh dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia rasa aku, semuanya pada aku, pada usaha aku, pada amalan aku ini, maka makin kuranglah, ya, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam sunnah para nabi apabila pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu datang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Apabila para rasul sudah putus dah tak ada benda boleh buat lah, dah rasa macam tak putus asa, rasa macam dah hampir putus asa, dah rasa macam habislah, kita ni dah tak ada harapan dah, dan seolah-olah jalan semua dah tertutup. Pada ketika itu barulah datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya pertolongan. Dalam erti kata, dari apabila manusia itu telah memfanakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak melihat segala upaya dan daya daripada dirinya, pada ketika itulah baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sampaikan pertolongan. Ya.
Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka itu bagi mengenalinya. Maknanya Allah istafa, Allah memilih, ya, bukan kita yang yang menentukan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya yang memilih mereka itu bagi mengenalinya dan mengasihinya. Maknanya memilih seseorang, sekumpulan manusia yang melalui jalan minhajul amilin ini, jalan-jalan orang-orang yang beribadah ini, Allah memilihnya untuk ma'rifat, mengenal Allah, dan untuk mahabbah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat itu, dan diteguhkan mereka dengan taufik dan pemeliharaannya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik. Taufik ini apa? Taufik ini adalah petunjuk, dan petunjuk kepada jalan yang betul, dan Allah pelihara. Setelah itu, ya, disampaikan mereka itu dengan limpah kurnianya kepada redha-Nya dan syurga-Nya. Setelah Allah dah berikan taufik, Allah dah pilih, Allah dah pelihara, kemudian yang disampaikan kepada syurga rahmat Allah Ta'ala, ya, disampaikan mereka itu dengan limpah kurnianya kepada redha-Nya. Limpah kurnia rahmat Allah Ta'ala yang membawa kita kepada keredaan Allah Ta'ala dan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kami bermohon kepada Allah Ta'ala yang maha besar sebutannya, Ta'ala zikruhu, agar Dia menjadikan kamu dan kami termasuk dalam kalangan mereka yang beroleh kemenangan dengan rahmat-Nya. Fanas'aluhu jalla zikruhu an yaj'alakum wa iyyana min ulaikal faizina bi rahmatih. Kami ini bermaksud penulis, iaitu Al-Ghazali, apabila menunjukkan begini berat sangat. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya bila kita melihat jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini bila berat, kita pun tak mampu, akhirnya akhirnya dia membawa kepada hanya Tuhan sahaja yang boleh selamatkan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh membawa kita, ya. Lalu apabila kami dapati jalan ini dengan sifat ini, jalan ini dengan sifat ini, maknanya dalam erti kata jalan ini payah, berat, ujiannya banyak, maka kami tilik. Nazarna fa'am'alna an-nazar, kami melihat dan menilik. Menilik ini bukan maknanya membuat macam tukang tilik, meramal, bukan, tetapi dia melakukan satu bentuk pemerhatian, seolah-olah melihat, mencari formula. Sebab itu para ulama melihat alam gaib, ya, macam kita melihat alam syahadah ini. Maksud dalam erti kata, kita nak menuju ke syurga, kita ingin beramal soleh sampai ke syurga, buat macam-macam benda, secara umum boleh dapat pahala. Tetapi para ulama melihat perkara itu perkara yang boleh dicerap. Dan kita cerap duit kita saja. Gaji masuk berapa bulan, kan? Lepas gaji masuk habis sekian, tinggallah berapa ringgit, kan? Contoh. Kita boleh nampak apa yang kita cerap sahaja. Tetapi ulama apabila melihat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka melakukan pemerhatian. Sebab itu dia kata menilik, melihat apakah formulanya untuk sampai ke situ, kan? Kami tilik sebaiknya cara untuk merentasinya dan barang yang diperlukan oleh hamba, kan? Maknanya seolah-olah melihat perjalanan ini sebagai satu bentuk permusafiran, ya. Kalau kita lihat macam mana yang mengenai ulama yang menilik, kita Lailatul Qadar, kita mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dan seumpamanya. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali dia menilik ni, dia membuat pemerhatian sepanjang hidup dia. Sekiranya pada Ramadan pada jatuh pada hari ini, maka Lailatul Qadar pada hari ini. Sekiranya begini, maka itu. Itu saya kata pemerhatian.
dia melaksanakan membuat satu formula berdasarkan cerapan dia. Seolah-olah dia mencerap bila Lailatul Qadar boleh muncul. Itu satu usaha. Dan itu juga nak menunjukkan bahawa agama ini bukan tak boleh fikir. Agama ini dia adalah satu ilmu yang boleh difahami sedikit lah, maknanya boleh dicerap sedikit. Bukannya habis tu nak jalan nak menuju syurga macam mana? Tak ada jalan, percaya je. Tidak. Dia ada cara dia. Dia ada dia punya cara dia. Sebab itu kat sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membayangkan perjalanan menuju Allah Ta'ala adalah seperti sebuah bentuk permusafiran. Maknanya dalam erti kata, seperti mana ada permusafiran zahir, ada juga permusafiran yang batin. Ada kenderaan zahir, ada kenderaan batin. Ada bekalan zahir, makan dan minum, ada bekalan batin, takwa dan amal. Ada halangan zahir, bumper ke musibah-musibah yang melanda, banjir ke, tak boleh sampai ke situ. Ada juga halangan yang batin. Itu adalah satu bentuk sudut pandang. Bagaimana kita nak katakan para ulama ini dia tidak melihat ilmu-ilmu ghaib atau alam-alam akhirat ini sebagai satu alam yang sangat jauh daripada daya akal fikir manusia. Yang dia sebenarnya adalah suatu makhluk Allah Ta'ala yang juga boleh difahami dan dicerap, ya, oleh hamba, ya, dan barang yang diperlukan oleh hamba daripada bekal, senjata, peralatan, daya usaha daripada ilmu dan amal. Maknanya seolah-olah dia melihat akhirnya dia memerlukan satu persediaan yang rapi, seperti mana kita bersedia untuk bermusafir, begitu jugalah permusafiran menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan satu persediaan. Dan agar apa? Agar dia boleh sampai ke situ, mudah-mudahan dapat dirintasinya dengan keelokan taufik Allah dalam keadaan sejahtera dan jangan terhenti dan putus di dalam Aqabah. Aqabah ini pendakian yang sukar di puncak bukit atau gunung. Dalam erti kata Aqabah ini stesen yang perlu dilalui, ya, tidak putus di dalam stesen yang dilalui yang boleh membinasakan, maknanya yang boleh menghentikan dia. Maka jadi binasalah bersama orang-orang yang binasa. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala, dengan nama Allah daripada yang demikian. Maknanya kami berlindung daripada terputus dan terhenti daripada terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, ya, oleh kerana nak membuat formula itu, nak memandu manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerlukan suatu jenis perkiraan yang khusus, persediaan yang khusus, maka kami karangkan, maka kami tulis pada membicarakan hal merentasi jalan ini dan menyatakan perjalanannya pada beberapa kitab. Dan kami lihat benda ini perlu ditulis. Orang tak tahu, kena bagi faham jalan ke syurga, jalan menuju Allah Ta'ala. Lalu kami pun tulis. Kami ini bermaksud penulislah, ya, beberapa kitab mengenai perkara ini. Contohnya Ihya Ulumuddin dan kitab Asrarul Muamalat wal Ghayatul Quswa, bukan Qaswa, Quswa, ya, dan kitab Al-Qurbah ila Allah Azza wa Jal, dan lain-lain lagi. Maknanya ada beberapa kitab, bukan ini sahaja kitabnya, ya, bukan Minhajul Abidin sahaja. Seolah-olah tujuan dan objektif Al-Imam Al-Ghazali diterjemahkan pada beberapa jenis kitab yang ditulis. Kitab-kitab yang telah ditulis itu mengandungi benda-benda yang halus, lataif. Benda-benda yang halus ini benda-benda yang sukar difahami. Dia terlalu dalam, ya, daripada beberapa ilmu yang sukar difahami oleh orang-orang awam. Kebanyakan orang tak faham apa yang nak disampaikan. Tetapi orang-orang yang khusus, orang-orang yang para ulama ataupun para yang memahami maksud Al-Ghazali, dia faham. Cuma tak ramai yang faham. Bila orang awam tak faham, apa yang berlaku? Mereka mencela pada buku itu.
dan memasukkan barang yang tidak mengelokkannya. Maknanya dalam arti kata mereka mencela perbahasan buku itu dan mereka masuk topik lain, dan mereka seolah-olah memandai-mandai di dalam apa yang diperkatakan. Dan maka apakah perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin? Dan sesungguhnya mereka telah berkata asatirul awwalin. Dan maknanya Allah SWT telah mengatakan apabila Al-Quran itu turun kepada orang kafir, mereka mengatakan ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu. Maka Al-Imam Al-Ghazali menggunakan kata-kata orang kafir itu mengibaratkan kata-kata orang awam terhadap buku-buku Al-Imam Al-Ghazali, buku-buku beliau. Kemudian, tidakkah engkau pernah mendengar perkataan Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali, ia cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kay la yaral haqqa dhu jahlin fayaftatina, wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa awsa qablahu al-Hasana, ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Dan bahawasanya sesungguhnya aku menyembunyikan dari ilmuku permata-permatanya. Dalam arti kata permata-permata ilmu ini tidak semuanya perlu dizahirkan, banyak yang disembunyikan supaya si jahil yang tidak nampak benarnya menjadi fitnah, supaya si jahil apabila melihatnya terfitnah, dalam arti kata tertipu, kan, dia tak faham maka dia terfitnah. Ini maksudnya tertipu, terpedaya ataupun tersalah faham. Dan sanya ini sesungguhnya lah, ya, telah terdahulu pada bicara ini Abu Hasan itu Sayyidina Ali kepada Husain dan berwasiat dahulu dengan eloknya. Bukan dahulu dengan eloknya, ini salah terjemahannya, tersilap terjemahannya. Maknanya kepada Husain dan berwasiat sebelum ini kepada Hasan. Kepada Hasan, maknanya kan anak Sayyidina Ali adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan itu lebih tua daripada Al-Husain, jadi dia meninggal dulu, kemudian baru Al-Husain meninggal. Sebab itu telah berwasiat kepada Husain dan berwasiat sebelum ini kepada Al-Hasan. Apakah kata-kata wasiat Sayyidina Ali? Hai, berapa banyak permata ilmu jikalau aku nyatakannya, nescaya dikatakan kepadaku engkau dari kalangan penyembah berhala, dan nescaya para lelaki muslimin yang awam ini boleh menghalalkan darahku. Mereka melihat sangat jahat apa yang mereka lakukannya itu sebagai benda yang baik. Maknanya mereka melihat menghalalkan darah Sayyidina Ali itu sebagai satu kebaikan. Dan kerana apa? Kerana apabila dilihat permata-permata ini yang sangat hebat, sangat cantik ini, mereka seolah-olah mengatakan, boleh sampai mengatakan, sebab mereka tak faham, boleh sampai mengatakan Sayyidina Ali ini orang yang menyembah berhala. Dengan apa? Dengan kata-kata yang tidak faham, disalah fahami. Sebab itu nak kata perbahasan ilmu-ilmu tasawuf khusus yang tinggi-tinggi itu tidak sepatutnya dibentangkan kepada orang awam tanpa penjelasannya. Seeloknya untuk orang-orang awam kita cerita perkara-perkara yang disepakati, mudah difahami, jelas. Ya, sebab itu apabila begitu, ya, keadaan menghendaki orang-orang yang mempunyai agama ini menilik pada sekalian makhluk. Oleh kerana kitab itu, kitab-kitab yang telah ditulis sebelum ini, kitab yang perbahasannya panjang, mendalam dan tinggi yang tak semua mampu, maka kenalah pula menulis bahasa yang lebih mudah supaya mengasihani orang-orang awam. Orang awam tak faham, orang awam juga perlu memahami tulisan ini, kan? Sebab itu
waqtadat al-hal an inna dzal albab alladzina hum asyrafu khalqillah an-nazaru ila kaffati khalqillah. Dia perlu melihat secara keseluruhan. Dia tidak boleh menulis kitabnya hanya untuk orang-orang tertentu sahaja, kan? Dan dia tidak perlu berdebat dengan orang awam membenarkan tindak kata-katanya, karena orang awam memang tidak akan mampu sampai, kan, melainkan dengan bimbingan, ya. Lalu orang agama ini, mana kata dirinya, ya, setelah melihat keadaan begitu, daripada terus-menerus berbalah untuk menegakkan kata-katanya, baiklah ditulis perkara yang lebih mudah orang faham. Maka aku merendahkan diri kepada Tuhan yang di tangannya segala makhluk dan pekerjaan, bukan pekerjaan, ya. Sebenarnya di sini adalah, kalau lihat terjemahan ini, fabtahaltu ila man biyadihil khalq wal amr. Aku menadah tangan, bermunajat, meminta sungguh-sungguh kepada yang di tangannya segala ciptaan dan segala suruhan, bukan segala pekerjaan. Sebab al-amru ini banyak maksud. Al-amru boleh bermaksud perkara, perkara itu pekerjaan. Al-amru juga boleh bermaksud suruhan. Jadi di dalam ini lebih sesuai bukannya pekerjaan tetapi suruhan ataupun arahan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam satu surah, ala lahul khalq wal amr, surah Al-An'am, ya. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Bila Allah menceritakan mengenai kejadian alam, Allah akhiri dengan ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bagi Allah itu segala jenis penciptaan. Allah yang mencipta, yang menciptalah yang selayaknya yang menyuruh. Bila Allah yang cipta kita, yang layak suruh kita Allah juga, bukan manusia, sebab dia yang cipta kita. Itu kat situ. Jadi Al-Imam Al-Ghazali diambil dari ayat Quran sebenarnya. Ala lahu al-khalqu wal amr alladhi yakhluq huwallazi ya'mur. Yang mencipta itu yang selayaknya menyuruh ataupun menurunkan syariat undang-undang. Ya. Okey. Di tangannya segala makhluk dan suruhan syariat, agar dia memberi taufik akan daku bagi mengarang satu kitab yang berlaku ijma' ulama ke atasnya. Maksud ijma' ulama ke atasnya ini bukanlah ijma' dalam fiqh, masalah hukum hakam, tetapi ijma' di sini bermaksud tidak ada siapa-siapa yang boleh mencanggahi ataupun menyanggahi apa yang ditulis, ya, ataupun di dalam bahasa ilmunya musallamat, perkara-perkara yang dipersetujui oleh semua orang, ya. Dan bukanlah bermaksud ulama telah berijma' kitab ini, kitab tidak. Dia bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah perkara ini perkara yang semua orang setuju, tak ada bahasa-bahasa yang susah, ya, dan dapat manfaat dengan membacanya. Semua orang boleh dapat manfaat. Dan kalau buku-buku yang tinggi-tinggi, kadang-kadang orang tak buat faham. Orang baca Ihya Ulumuddin, banyak hadis-hadis mungkar, hadis maudhu', ada, tolak kitab ini. Salah tu, dia tak faham. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kan? Ini kerana ulama' dahulu apabila melihat satu masalah itu parah, dia memerlukan satu ubat yang kuat, perlu ditarik dengan kuat. Kalau dia bagi ubat-ubat yang biasa, maka dia tak dapat nak tarik kepada tempat yang betul. Apabila katakan umat ini berada pada satu keadaan yang jauh ke kanan, jadi nak tarik ke tengah-tengah ini diperlukan satu usaha yang kuat untuk tarik bagi dia boleh berada di tengah. Dan dia tak boleh tarik sikit-sikit. Sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sangat kisah-kisah para salaf menunjukkan kesungguhan, kezuhudan dan seumpamanya, sampai berkata ini bid'ah, ini hadis yang tak apa, kisah-kisah ini kisah-kisah yang terlalu dahsyat, yang tak masuk akal dan seumpamanya. Sebenarnya tujuan dia untuk nak tarik yang tak betul itu pergi ke tengah. Sebab itu perlukan satu dos yang kuat, bukannya dos-dos biasa. Itu dalam kitab Ihya. Tetapi apabila berlaku masalah lain pula, maka dia pun Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis satu kitab yang kita baca hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan, ya, yang disepakati oleh semua orang.
maka diperkenankan yang demikian itu kepadaku oleh Tuhan. Maka seolah-olah Allah SWT menjawab doanya, kan? Tuhan yang memperkenankan orang yang terdesak apabila berdoa. Ini yang diambil daripada ayat Quran. Ila man ila alladhi yujibul muttarra idza da'ah, iaitu yang menjawab orang-orang yang sangat dalam keadaan darurat ketika berdoa. Dan dia mendedahkan kepadaku dengan limpah kurnianya beberapa rahsia yang demikian itu. Seolah-olah dia doa, ya Allah tunjukkan aku jalan. Aku dah tahu cara nak menuju kepadamu, tapi yang aku tahu cara itu sukar untuk difahami, untuk diterangkan. Jadi tunjukkan kepadaku apakah cara yang paling baik untuk orang semua boleh faham, untuk aku memudahkan aku punya penulisan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala, di sini disebut mendedahkan kepadanya dengan limpah kurnianya beberapa rahsia. Maknanya seolah-olah dengan doanya, dengan taufik daripada Allah SWT, Allah buka, ini caranya kamu nak terang dengan mudah, kan? Dan dia telah memberi ilham kepadaku padanya akan aturan yang mengagumkan. Aturan yang mengagumkan ini bermaksud susunan kita, tertib. Jalan menuju Allah Ta'ala ditulis satu formula, semua orang boleh faham. Ada beberapa tertib di situ, kan, yang tiada sebutkannya dalam karangan-karangan terdahulu. Di dalam kitab Asrar Mu'amalatid Din, yang tidak pernah disebut sebelum ini dalam kitabnya sendiri. Dia sendiri tidak pernah menyebut perkara ini, kan? Maknanya perkara ini apa? Yang tiada sebut dalam kitab yang terdahulu dalam kitab Asrar Mu'amalatid Din allati taqaddamat fi Asrar Mu'amalatid Din. Okey, kat sini sebenarnya terjemahannya macam silap. Terjemahannya ada tersilap. Kalau kita baca, kita boleh baca, ya, yang tiada aku sebutkannya dalam karangan-karangan terdahulu. Okey, buat koma. Bukan kitab Asrar Mu'amalatid Din, tetapi apakah yang tiada di dalam karangan-karangan terdahulu? Tiada dalam karangan-karangan terdahulu adalah rahsia-rahsia urusan agama. Itu. Bukannya kitab, dia tak ada kitab ini. Tidak ada kitab ini. Dia yang ditulis tidak adalah, ya. Maknanya nak kata karangan-karangan terdahulu yang mana aku tak pernah sebut, dan aku nyatakan ia sebagai satu bab, iaitu rahsia-rahsia muamalat, rahsia-rahsia urusan agama. Dan ia itulah yang aku sifatkan baginya. Maknanya seolah-olah inilah yang rahsia ini yang dia nak sifatkan kitab ini, bukan kitab yang terdahulu. Dan ia itulah aku sifatkan baginya, maka aku berkata dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru nak masuk dia punya pendahuluan, masih pada pendahuluan. Kita boleh sempat sikit insya-Allah, ya. Maka baru bila dia dah cerita permulaan kisahnya ataupun permulaan macam mana boleh sampai nak tulis kitab ini, dia kata kitab ini bila dia berdoa kepada Allah Taala mendapat satu bentuk ilham. Ilham ini mengenai rahsia-rahsia dalam agama. Ilham ini yang tidak pernah aku dapat dan aku tak pernah tulis dalam kitab-kitab sebelum ini. Dan ilham yang berupa seolah-olah satu bentuk rahsia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun menulis fa aqulu wabillahi taufik, maka aku berkata dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh baca sikit insya-Allah. Masuk pendahuluan hidayat kepada jalan ibadat. Dan ini adalah satu subtopik yang ditulis oleh penterjemah. Ya, di dalam kitab ini tidak ada subtopik ini. Tidak tulis nama subtopik ini. Bahawasanya pertama-tama perkara yang menyedarkan hamba Allah bagi mengerjakan ibadat dan tergerak hatinya bagi menjalani jalannya adalah dengan lintasan hati. Ada satu perkara yang bergejolak dalam hatinya, dia terfikir. Lintasan hati ini adalah satu bentuk ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, yang taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lintasan hati khatratun samawiyah. Dan khatrah ni,
Khotorah ni apa yang lalu, khotorah apa yang melintas. Khotorah ni lintasan. Samawiyah minallahi ta'ala, yang Allah sampaikan kepadanya, wa taufiqin khasin ilahi, dan taufik khusus ilahi. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih, maka tiadakah orang yang dibukakan Allah akan dadanya bagi Islam itu, maka ia di atas cahaya daripada Tuhannya. Dan maknanya nak katakan Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak memasukkan seorang itu ke dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuluh sedikit hatinya, ya, menyuluh hatinya untuk melalui jalan itu, ya. Wa ilaihi asyara sahibu syar'i, sahibu syar'i ini iaitu Nabi SAW, ya, dengan sabdanya. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa ansyarah, bahawasanya cahaya itu apabila ia masuk ke dalam hati, nescaya lapanglah ia dan dia akan terbuka, akan cerah, ya, dia akan terbuka. Faqila, kemudian maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu ada tandanya yang dapat diketahui? Boleh faham tak macam mana bila benda itu berlaku? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Bahkan ada tandanya. Tanda yang pertama, seseorang itu menjauhkan diri daripada negeri yang banyak tipu daya, maknanya daripada dunia. Bermaksud menjauhkan diri daripada dunia ini bukan bermaksud meninggalkan dunia, bermaksud dirinya tidak cenderung, tidak hanya memikirkan, tidak hanya menjadikan itu sebagai agenda hidupnya, ya. Sebab itu at-tajafi, sama seperti kita baca dalam surah biasa baca hari Jumaat, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur kerana meniru Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bertahajud. Dan itu bermaksud adakah dia tak ada di situ langsung, dia duduk juga, tidur juga, tetapi kebiasaannya dia tidak tidur kerana berqiyamul lail. Demikianlah juga di sini at-tajafi, dia menjauhkan diri bukan bermaksud meninggalkan dunia ini, tetapi ke dirinya itu tidak cenderung, tidak terlalu melihat dunia itu, ya. Wal inabatu ila daril khulud, dan kembali kepada negeri yang kekal iaitu akhirat, ya. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut, dan dia menyediakan persiapan untuk mati sebelum dia meninggal dunia. Maka apabila terlintas di hati hamba ini, pertama-tama tiap-tiap sesuatu sesungguhnya aku mendapati, yang maknanya seolah-olah apabila terlintas hati hamba ini, Allah SWT buka satu bentuk cahaya di dalam hati ini, maka dia akan terfikir, ya. Apa yang dia fikir? Ini kita boleh fikir setiap hari. Diriku ini diberi nikmat dengan berbagai nikmat seperti hidup, kuasa, akal, berkata-kata. Sekalian perkara ini yang indah-indah, yang mulia-mulia dan lazat-lazat. Maknanya kita dapat lihat, bila kita terfikir, dia mula dengan fikir, aku ni macam-macam aku dapat ni, kan? Aku boleh hidup, aku boleh ada keluarga, boleh senang, ya, ada anak-anak, ada nikmat, ada kehidupan yang boleh berjalan dengan baik dan seumpamanya, kan? Dan juga aku ini dijauhkan daripadaku segala bentuk ataupun kebanyakan bentuk-bentuk kesusahan, seolah-olah dilihat dirinya itu dalam keadaan sejahtera, ya. Kemudian bila kita teroka nikmat ini, siapa yang bagi nikmat ini? Sesungguhnya bagi nikmat-nikmat ini ada pemberinya, dan kita pun tahu
Tidak ada perkara yang diberikan secara percuma. Bila kita dah besar, kita tahu tidak ada benda yang dibagi free, mesti ada tanggungjawab, mesti ada benda yang perlu dilakukan setelah itu. Dan dia menuntut akan daku bagi mensyukurinya dan berkhidmat baginya. Barulah dia boleh faham dengan nikmat yang ada ini. Maka jika aku lalai daripada yang demikian itu, maka dihilangkan kepadaku nikmatnya, dan dia menimpa ke atasku rasa kekerasannya dan siksaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membangkitkan kepadaku pesuruh, iaitu Nabi Muhammad, yang telah disokong dengan mukjizat. Mukjizat yang mencarikan adat ini, mukjizat-mukjizat yang melakukan perkara di luar kebiasaan, di luar kemampuan manusia. Dan Nabi Muhammad itu telah mengkhabarkan daku bahawasanya bagiku ada Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha berkehendak, yang maha berkata-kata. Dia menyuruh dan menegah. Dan kat sini dia nak sebut, apabila dia melihat yang demikian, ada yang memberi, iaitu Allah SWT yang menciptakannya. Allah itu telah mengutuskan Rasul untuk memberitahu apa yang sepatutnya dia buat, siapakah Tuhannya, apakah tugasannya. Ya, Allah itu dia amat berkuasa menyeksa jika aku buat maksiat terhadapnya, dan memberi pahala jika aku taat kepadanya. Lagi amat mengetahui dengan segala rahsiaku yang bergerak-gerak dalam fikiranku, dan hanya saja dia telah menjanjikan dengan kebajikan dan kejahatan, dan menyuruh dengan memegang dengan undang-undang syarak. Maknanya kat situ seolah-olah dia memahami, apabila ada yang mencipta, aku tak tahu siapa yang mencipta aku. Allah utuskan Rasul untuk memberitahu, kerana Rasul ini adalah perantara di antara kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa yang boleh menuju Allah Ta'ala tanpa Rasul, tanpa Nabi Muhammad SAW. Semuanya mesti melalui pintu itu, kerana pintu itulah pintu yang benar, pintu yang betul. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, apa yang disuruh. Seolah-olah Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada manusia apakah manual kejadian manusia. Kita tak boleh tahu, manusia tak boleh tahu dia hidup untuk apa. Tanyalah mana-mana ahli falsafah, dia tidak akan bersepakat. Semua rasa aku hidup untuk ini, hidup untuk ini, sebab dia tak ada Rasul yang mengkhabarkan. Maka apabila Rasul datang kepada kita mengkhabarkan dia adalah daripada Allah SWT dengan mukjizatnya, mukjizat ini supaya menyatakan dia bukan manusia biasa, dia adalah daripada Allah Ta'ala. Lalu Rasul mengkhabarkan perkara-perkara itu, maka jatuhlah di dalam hatinya pekerjaan itu benar-benar patut, kerana bagi yang demikian itu bukan mustahil pada akal dan telikannya. Maka tatkala itu ia takut atas dirinya dan cemas. Maknanya dalam erti kata, apabila Rasul SAW mengkhabarkan perkara tersebut, bahawa di sana ada Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mencipta, di dalam penciptaan kita ada tujuan, ada misi yang perlu dijalankan, bukan hidup sekadar hidup dan mati, sekadar nak makan dan minum, tidak. Di sana ada satu kewajipan yang khusus yang perlu dilalui. Maka pada ketika itu hati akan mula cemas. Mula cemas kerana apa? Kerana dia kena buat benda lah, ada perkara yang dia perlu dilakukan. Dia bukan hidup untuk hidup sahaja, di sana ada satu perkara yang perlu dilakukan. Okey, jadi kita masuklah nanti insya-Allah kita akan sambung kita punya, barulah setelah lintasan itu barulah masuk apakah ditahu, ini masih dalam mukadimah ya, jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan satu gerak hati dan memahami adanya Rasul yang mengajar. Kemudian daripada situlah baru dia akan mula satu persatu, dia akan lalui beberapa aqabah ataupun pendakian ataupun stesen yang perlu dilalui. Dan secara umumnya ada di sana bermula dengan ilmu, kemudian taubat, dan setelah taubat dan masuk pula ada cubaan-cubaan, halangan-halangan dunia, manusia, kan, syaitan dan nafsu. Kemudian ada pula di sana setelah itu apa pula halangan-halangan yang timbul, halangan rezeki, musibah, kan, dan juga qada dan qadar, dan semua itu ada cara-cara yang berlaku, dan ada cara-cara yang diformulakan oleh Al-Ghazali, sehinggalah yang terakhir sekali akhirnya
dia memuji, apabila melalui segala halangan-halangan itu, akhirnya masuk ke stesen yang terakhir, stesen bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada tujuh stesen yang dilalui oleh hamba. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Kita akan masuk nanti pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abduka banu 'abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.